Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya rasa ini satu topik yang menarik ya, PRU13 yang seperti yang Tuan katakan tadi, orang kata terteka-teka, meneka-neka ya, bila tarikh ya, daripada satu bulan, mungkin tak tahu, mungkin lepas raya 2 bulan sebelah ataupun mungkin tamat tempohnya 2013 ya. Apa yang menarik di sini perbezaan ya, kita lihat saya lebih fokuskan kepada situasi ya, yang baru yang berlaku, pra pilihan raya. Kalau kita lihat 2008 ya, pra pilihan raya ini kita lihat seolah-olah isu tu kurang hangat ya. Dan kita melihat bahawa di pihak pemerintah seolah-olah mereka tenang tenang walaupun kita biasalah dalam pilihan raya kita ada kempen dan apa, tapi seolah mereka tidak orang kata tension seperti di PRU13 ya. Begitu je dengan pihak pembangkang ya. Masa itu mereka pun tidak menjangkakan ya, ataupun suasana yang berlaku masa itu suasana yang kita kata agak aman, tenteram dan hanya tension itu tidak kuat ya. Berbeza dengan 2008 ya, yang menarik 2013 ni ya. Kita lihat pra pilihan raya ini sudah suasana itu sudah amat tegang ya. Dengan macam-macam isu ya, lagi satu macam-macam transformasi dibuat ya, pihak PR-nya, Pakatan Rakyatnya begitu juga dan pihak kerajaan begitu juga. Jadi suasana pra-pra itu sudah hangat ya. Jadi lagi satu kita perlu ingat ya, 2008 ialah di mana kita kata tsunami ya. Adakah tsunami ini akan bermula lagi atau tsunami lebih teruk? Ataupun tsunami ini berpindah balik kepada kerajaan ya. Jadi inilah yang menjadi satu yang amat menarik ya. Dan ada yang mengatakan pilihan raya kali ini adalah yang paling kritikal ya, di mana macam-macam isu. Lagi satu yang berbezanya ya, fungsi ya, iaitu masa inilah ya kita lihat satu parti baru muncul ya, Pakatan Rakyat ya. Jadi di sini orang akan menilai ya, menilai selama 4 tahun adakah parti ini boleh memerintah, boleh menguruskan dasar-dasar kerajaan mereka, boleh melihat, boleh deliver ya. Dan satu pihak lagi ialah pihak Barisan Nasional ya, kerajaan ya. Jadi pihak lagi satu yang melihat bahawa tsunami itulah satu cabaran bagi mereka. Oleh kerana itu biasalah tsunami ini bila berlaku, kalau dalam geografinya tsunami ini ialah satu banjir kuat ya, maknanya landscape akan berubah. Jadi apakah landscape politik ini cuba diubah ya, cuba ditransformasikan oleh pihak pemerintah. Jadi mereka akan melihat, rakyat akan menilai ya. PRU13 ini rakyat akan menilai kedua-dua parti ini. Di pihak pemerintah melihat setakat mana transformasi ini berjaya. Setakat mana apa juga yang disurkan oleh, apa juga dikritik oleh pihak pembangkang ini dilakukan oleh pihak pemerintah. Di pihak pembangkang juga, mereka juga nak melihat ya, nak memaparkan kepada rakyat bahawa mereka boleh memerintah di 3 negeri ini. Jadi ini yang menariknya ya, di mana rakyat akan menilai kedua-dua parti ini. Sebelum ini tidak ya, sebelum ini kita lihat pembangkangnya PAS yang tidak berapa kuat ya. Kali ini kita lihat satu kekuatan tu kedua-duanya agak balance ya. Jadi inilah jadi saya rasa yang paling menarik ya, PRU13 ni orang menilai. Dan lagi satu fungsi ialah mandat ya. Di sinilah kita lihat hari inilah PRU13 ni Perdana Menteri kita untuk memastikan mandat ya. Mandat itu dapat daripada rakyat. Kalau kita lihat ya, macam 2004 ya. 2004 Palah dapat mandat begitu besar ya. Jadi yang Datuk Seri Najib ni sekarang ni sebenarnya dia tidak dapat betul-betul mandat kepada rakyat melalui pilihan raya. So PRU13 inilah beliau mengharapkan rakyat memberi mandat dan mereka ataupun beliau akan memerintah negara yang terus lagi 5 tahun. Jadi yang menarik di situ, yang perbezaan ialah isunya, situasinya dan penilaian rakyat pada kali ini ialah ada dua, Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Jadi akhirnya PRU13 menentukan pilihan yang mana rakyat suka dan mereka akan melihat parti mana ataupun pemimpin mana yang betul-betul berkaliber, yang boleh deliver dan boleh memastikan pembangunan negara itu berterusan. Jadi ini penilaian dan ini yang paling menarik berbezanya. Bukan maknanya pilihan dulu tidak ada tapi kali ini paling hangat dan paling hebat
kerana kedua-dua parti itu kuat, ya, sebab kita tahu PR ni telah dapat menafikan 2/3 majoriti di Parlimen Barisan Nasional. Jadi sudah tentulah, ya, mereka nak membuktikan dan BN juga nak membuktikan bahawa mereka boleh mencapai tahap yang mereka dapat pada 2004 dahulu, saya rasa. Jadi kalau kita melihat, ya, kalau sekarang ni, situasi sekarang ni memang medianya dengan percakapan, ya, dengan kempen, dengan pendidikan cukup banyak dilakukan, ya. UKM pun buatlah, institusi lain pun buat pendidikan. Jadi apa yang kita penilaian tadi, ya, kalau peringkat nasional, ya, dia ada dua, ya, satu peringkat state dan satu lokal, satu nasional. Kalau kita tengok peringkat nasional, kita lihat memang kalau di media semua ditunjulkan ialah banyaknya kepada transformasi yang dilakukan, ya. Jadi rakyat melihat, tetapi amat kurang, ya, kita lihat promosi ataupun penilaian ataupun sajian yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat Pembangkang. Sebab mereka ini tidak menguasai media, ya. Yang mereka ada ialah, saya rasa, yang YouTube mereka ini banyak kepada media baru, ya. Internetnya dengan macam-macam lah, ya, yang program Twitter dengan apanya. Jadi mereka ni salurkan ni. Jadi kalau kita lihat, ya, media ini dia menghidangkan berbagai lapisan sokongan, ya. Kalau misalnya kata Pakatan Rakyat dia menggunakan internet, ya, media baru, saya rasa yang banyak akses kepada inilah mereka yang di bandar, mereka yang elit macam kita ada komputer, kita ada handphone semua. Jadi bagi mereka yang di luar bandar, ya, dia lebih fokus kepada TV, ya. Dalam kajian kita yang paling popular TV TV3, ya. 70-80% mengatakan mereka melihat TV. Jadi kita lihat setiap hari, setaban hari dipaparkan dalam media macam mana transformasi itu dilakukan, ya. Sudah tentulah, ya, kalau kita lihat segi lahiriahnya, ya, memang kita lihat promosi ataupun media yang dilakukan oleh parti kerajaan atau pembangkang ini sudah tentu mana dimonopoli oleh mereka berbanding dengan Pakatan Rakyat tadi. Di Pakatan Rakyat ini saya rasa selain pada itu mereka sudah ada surat khabar, ya, risalah setiap negeri. Jadi lagi satu pula, ya, kalau menariknya setiap negeri berbeza, ya. Kalau tidak Selangor ni, Selangor ialah satu yang saya rasa yang pengudinya berbilang bangsa. Dan kebanyakan kursi itu dimenangi di bandar-bandar, ya, contohnya di Kelang, Lembah Kelang lah kebanyakan, ya. Tapi bila kita bergerak, ya, daripada satu negeri, fenomena itu berbeza dan ciri demografi juga berbeza. Kalau di Selangor ni ialah mereka yang kita katakan golongan pertengahan, golongan elit, golongan yang kaya-kaya, ya. Tapi kalau kita bergerak ke Kedah, ya, Kedah ni satu negeri yang jelapang padi, ya, yang rakyatnya sederhana, ada yang kaya sederhana. Jadi sudah berbezanya minda mereka, ya. Persepsi mereka terhadap kerajaan, persepsi mereka terhadap pembangunan. Jadi apabila kita buat ke Kelantan, Kelantan juga berbeza. Ya, Kelantan ni memang kita tahulah sejarahnya. Dia unik Kelantan, ya. Dia satu pelakuan politik yang unik, ya, bagi rakyat Kelantan ni. Dia banyak melihat pada parti, ketokohan parti itu dia undi, ya. Jadi apabila kita melihat perbezaan antara state ni, sudah tentulah nanti pola itu berbeza. Dan pola ini akan dibentuk oleh isu-isu semasa tadi, transformasinya, kempennya nanti, ya. Dan juga apakah, ya, yang telah dilakukan di Selangor, saya kata, di Kedah, ya, dan juga Kelantan. Jadi inilah akan dinilai oleh rakyat sama ada beliau ni boleh, ya, kerajaan pimpinan PRN ni boleh kita bagi 5 tahun lagi ataupun that's it, cukup. So kita balik kepada yang baru. Jadi inilah rakyat Selangor saya rasa yang melihat lokalnya rakyat Selangor, tapi segi nasionalnya orang melihat juga, ya. Macam mungkin mesti melihat macam mana Selangor diperintah. Kita walaupun kita berada di luar negeri lainnya, kita lihat macam Selangor diperintah, macam Kedah diperintah. Jadi ini yang mempengaruhi mindset atau persepsi, ya, rakyat bahawa apa juga penilaian ini bergantung kepada fenomena ini, ya. Macam mana yang telah dilakukan dalam masa 4 tahun ini, sama ada dia memberi satu impak yang besar, ya, kepada ekonomi pentadbiran, kepada delivery kerajaannya yang selama ini mereka peroleh daripada Barisan Nasional. So apa bezanya? Jadi perbezaan inilah akan dinilai oleh rakyat di Selangor dan di Kedah, sama ada mereka masih mahukan PR ni memerintah ataupun dia kata, oh, kita PR ni tidak boleh deliver. Why not kita balik semula,
Kerana kita lihat dia transformasi yang dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri, cukup main banyak. Ya. Mungkin dia sama ada mungkin overshadow ataupun dia memberi umpan balik yang tidak baik. Itu kita tidak tahu. Ya. Tapi hasil kajian kita melihat bahawa apa juga transformasi dibuat oleh kerajaan ini ada positifnya, terutamanya kepada golongan mereka yang baru bekerja yang 3,000 gaji ke bawah, rumah yang mampu milik, ya, berimnya. Memang ada impak, ya, impak kepada rakyat. Kita bercakap pada rakyat yang pertengahan, ya, rakyat orang kampung. Jadi sudah tentulah mereka ni melihat bahawa ada sikit ganjaran, ada sikit prestasi, ada sikit pembangunan dibuat oleh kerajaan pada mereka. Sudah tentulah, ya, dia ni akan berimpak secara nasional. Jadi Barisan Nasional dia bergerak secara nasional, ya. Tapi kalau kita lihat pada PR ni, Pakatan Rakyat, dia melihat pada individu state itu sendiri. Dia lebih fokus pada state. Jadi kemungkinan kita lihat state-state macam mana, ya, penerimaan mereka, macam mana transformasi dibuat oleh kerajaan nasional ni, dia boleh mempengaruhi pemikiran state ni. Ya. Kalau masih kata ada kelemahan pada state ni dan ada kebaikan daripada nasional ni, sudah tentulah, ya, isu ini akan boleh ditindaklanjuti dan boleh mengatasi isu state, bahawa mereka mengatakan yes, ini baik, ini tidak baik, so kita boleh bergerak kepada parti yang lain, ataupun mereka kata kita akan stay dengan parti yang ada. Jadi ini bergantung, ya, bergantung kepada isu masa nak pilihan nanti. Kalau ada satu isu yang besar, ya, isu yang paling dekat pada mereka, ataupun isu-isu yang mereka rasa isu yang mendominasi boleh mengubah, ya, persepsi mereka, sudah tentulah, ya, dalam minggu kempen itu memang banyak perubahan akan berlaku. Walaupun kalau kita tahu dalam parti, dalam teori, ya, teori pilihan raya ini ada satu teori identifikasi parti. Maknanya dalam setiap kita ni, kita ada satu menyukai satu parti. Ya? Meskipun ada satu dalam hati saya suka parti ni. Tapi apabila identifikasi itu, dia akan berubah, ya, apabila sosialisasi itu berlaku. Tempat kerjanya, di rumahnya, dengan kawan, akhirnya parti yang dia identify dalam diri dia itu akan berubah disebabkan isu semasa dan juga kepimpinan negara. Jadi ini yang kita kata penilaian ini agak abstrak, ya, dan dia bergantung pada individu dan bergantung pada tahap pelajaran mereka dan bergantung pada setakat mana, ya, yang lebih menyentuh. Sebab pengundi ini ialah juga pengguna. Kita sebagai pengguna, kita pilih pergi shopping komplek tengok, oh, apa saya dapat ni? Juga begitu juga dengan pengundi. Dia sebagai pengguna, dia kata saya undi parti ni, saya dapat apa? Itu penilaian tu dia banyak sudut lah, tapi akhirnya mereka lihat apakah kesan, apakah yang mereka mendapat, dan paling penting mereka melihat masa depan anak-anak mereka, ya, dan juga pekerjaan, khususnya pada masyarakat universiti, pada pekerjaan. Siapa boleh bagi pekerjaan? Jadi saya rasa inilah yang kita lihat, penilaian itu amat penting kali ini dan juga amat menarik. Dan penilaian ini boleh berubah, ya. Di saat-saat akhir inilah yang kata, bila kita kata dia, bila ground swell tu masa malam terakhir tu, walaupun kita dah tetap satu parti, akhirnya kita berubah. Ini yang kita kata golongan muda tadi yang saya rasa mainkan peranan, ya, yang juga di kampung dan luar bandar sudah tentulah pola yang berbeza sekali. Macam Paklah Badawi ni ada satu transformasi, ya, daripada Mahathir ke Paklah, ya. Masa zaman Mahathir, ya, memang situasinya orang ingat tahun 99, ya, 98, 99, 2001, 2002 satu krisis berlaku, ya. Orang melihat Mahathir ni satu diktator ke masa dulu, ya, melihat. Jadi apabila Mahathir turun, ya, jadi digantikan oleh tokoh Paklah ni tokoh keagamaan lah, ya, tokoh. Jadi dia bersifat lembut. Jadi orang boleh menerima masa itu bahawa Paklah lah orang yang paling sesuai masa itu, ya. Itu sebab dalam kajian kita juga, ya, ramai orang memuji bahawa Paklah seorang yang lembut, ya, kuat segi bidang agamanya, dia sederhana orangnya, approachable. Jadi sudah tentulah, ya, peralihan daripada satu pemimpin yang dulunya agak dikritik macam-macam, ya, tapi sekarang ni orang kata Mahathir lagi baik daripada sekarang. Itu yang banyak. Akhirnya Paklah mendapat mandat yang baik, ya, sebab selalunya daripada peralihan satu yang baru kepada yang lama kepada yang baru ni, dan juga kepimpinan ketukan mereka melihat. Masa itu pun tidak banyak isu, ya. Saya rasa isu masa itu hanya
ialah isu TPM juga ya, yang mereka masih saya rasa dipenjarakan, tapi isu itu sudah slow down. Bila Mahathir berhenti, jadi isu-isu kepimpinan itu sudah mantap, sudah reda. Jadi bila Pak Lah naik, jadi mereka dapat mandat, dan ketokohan Pak Lah itu memang dilihat oleh banyak rakyat bahawa bila ada orang yang boleh memimpin, dan akhirnya kita lihat ya, mungkin lama-lama tu kita tak tahu ya, kepimpinan mula-mula kita lihat macam kita lihat oh orang ni boleh memimpin, tapi akhirnya bukan senang memimpin negara ya. Jadi kelemahan-kelemahan tu sentiasa orang cari, dan kebaikan kita kadang-kadang ya, orang selalunya mereka lebih melihat pada negatif ya. Jadi akhirnya saya melihat masa Pak Lah tu mendapat mandat, masa itu ialah masa perubahan ya. Tapi bila naik Najib ya, kenaikan Najib ni dia ada satu lagi contestant ya, satu lagi competition yang parti yang agak hebat ya, Pakatan Rakyat. Macam Pak Lah tu tak ada, hanya PAS saja ya. Jadi ini yang kita lihat, sama ada Najib ni akan dapat mandatnya lebih pada kali ini, ataupun orang mengatakan hanya setakat biasa macam ini, status quo saja. Jadi inilah yang menjadi percaturan, yang menjadi igawan, dan jadi macam mana ya Barisan Nasional mengatakan kita mesti dapat, mereka mesti mengatakan mesti dapat 2/3. Jadi itu yang berbezanya masa kepimpinan Pak Lah dengan Najib ini. Pak Lah ni agak moderate sikit, dia punya sebelah pihak pembangkang, tapi zaman Najib ni kita lihat satu pembangkangan yang kuat ya, iaitu daripada Pakatan Rakyat, dan mereka tidak memimpikan langsung ya 3 negeri, 4 negeri ini di bawah pentadbiran pembangkang. Jadi sudah tentulah ya sebagai seorang pemimpin macam mana nak mengembalikan situasi itu, dan mengapa mereka tidak suka pemerintah masa itu, dan macam mana dia nak memusing balik bahawa mereka masih confident, mereka balik semula untuk mengundi pihak Barisan Nasional ya, dalam masa 4 tahun inilah pergolakan macam-macam isu yang cuba diselesaikan oleh pihak kepimpinan, khususnya Perdana Menteri Najib Tun Razak. Dalam pilihan raya ni, kalau kita ya, dalam pengundi baru dalam 4 juta, 3 juta ya. Saya rasa 3 juta lebih yang tidak mendaftar ya. Dia kalau kita lihat dalam kajian kita ya, pengundi muda ni 21, 25, dia ni pengundi yang dia masih tak stabil ya. Dia mengikut arus. Dan selalunya kalau kita lihat kadang-kadang tu mudah dipengaruhi dan emosional ya. Dia ikut-ikut. Tapi kalau sebuah parti dapat mempengaruhi mereka ya. Contohnya pembangkang boleh pengaruh, BN boleh pengaruh. Jadi sudah tentulah dia boleh menarik golongan muda ini ya. Sebab kalau 3 juta ni memang kalau kita taburkan ya. Tapi kalau kita taburkan mengikut state, dia tidak mengimpak yang banyak ya. Tapi bila kita satukan dalam satu nasional, peringkat nasional, dia memberi impak yang amat besar. Tapi persoalannya, walaupun kita ada katakan 2 juta, 3 juta tidak golongan muda ni ya, dia kalau mereka ni terbawa dengan emosionalnya ya, misalnya kata dia mesti rasional ya, mereka mesti melihat bahawa ini isunya, macam mana isu ini ditangani. Yang kita lihat golongan ini golongan elit ya mesti ya. Dia elit, dan mereka ini selalunya memang orang kata akses kepada media baru. Jadi setakat mana mereka atau media baru ini boleh mempengaruhi mereka. Sebab sudah tentulah pengundi muda ni dia macam first time voters ya. So mereka melihat apa yang baik pada mereka, apa yang mereka dapat ya. Ataupun apa yang kalau mereka mengundi ni apa impaknya. Ya, ini yang dipikirkan. Kadang-kadang mungkin mereka tidak fikir terus ya kepada saya suka ini, saya tak kisah. Maksudnya mereka tidak memikirkan apa impak masa depan, masa panjang 15 tahun. Tapi saya tidak menafikan ya. Faktor mereka ni memang mempengaruhi ya. Contohnya kita ambillah ya sebagai pelajar-pelajar universiti contohnya. Ini mereka golongan muda ke-21 ya. Kalau mereka ini betul-betul ya sudah mendaftar dan akan mengundi first time voters ya. Pengaruh mereka ni apabila mereka balik ke kampung ya. Mereka balik ke kampung, mereka akan membawa macam-macam berita ya. Katakan pelajar UKM ke pelajar Muslim Melayu balik kampung. Mereka ni menjadi orang kata penyampai
apa juga isu, apa juga maklumat, apa juga promosi kerajaan, apa juga yang dilakukan oleh Pakatan Pembangkang kepada ibu bapa mereka. Sebab orang melihat bahawa pelajar universiti ni orang yang elit, orang berpengalaman, orang yang memang orang kampung melihat bahawa mereka ni apa pandangan juga, mereka akan melihat bahawa apa juga yang dilakukan itu betul. Ya. Ini yang kita kata bahawa pengaruh mereka, pengaruh pengundi muda ini, kita lihat memang memberi kesan kepada mereka. Tetapi berbeza kalau sekiranya mereka mendaftar, mereka tidak mengundi. Kadang-kadang macam kita jugalah, kita kata tak kisahlah, saya tak turun pun satu undi, apa jadi kesannya ya. Jadi impak pengundi muda ni memang penting ya. Penting sebagai pengundi dan juga sebagai orang yang boleh mempengaruhi. Yang paling penting, yang paling dekat dengan mereka rakan-rakan dan juga ibu bapa mereka. Jadi kalau mereka ni boleh mempengaruhi, kalau kita lihat pada multiplier punya efek ya, sudah tentulah satu pengundi muda ini boleh membawa 2 atau 3 pengundi yang mungkin ibu bapa yang tinggi umur daripada mereka ya. Jadi apa yang kita lihat di sini ya, pengundi muda ni dia sampai 40 tahun mesti ya. Yang sampai 34 tahun ni agak stabil. Ini yang pengundi yang dia lebih memikirkan, lebih stabil, rasional sikit. Dan mungkin mereka pernah mengundi. Tapi yang kita melihat ni ialah first time voters, pengundi pertama. Ya. Jadi mereka ni lah masih mencari-cari, nak menampakkan identifikasi parti itu. Dan mungkin identifikasi parti ini diwarisi ya. Sebab identifikasi ini kita warisi daripada ibu bapa kita. Ya, kalau contohnya dalam kajian kita, kalau orang Kelantan contohnya. Orang Kelantan ni kalau dalam kajian kita lihat, mereka Kelantan ni memang bila kita cross check, memang mereka ni menyokong Parti Pembangkang. Sebab dia daripada latar belakang yang ibu bapa mereka ialah Parti Pembangkang. Sudah tentulah dia terbau-bau dengan itu. Itu identifikasi parti tadi. Jadi apa yang penting sekarang, 3 juta itu memang memberi kesan ya kepada pihak raya kita. Kalau sekiranya mereka ini dapat ya, ataupun parti-parti politik dapat mempengaruhi mereka lebih banyak ya, sama ada ke kiri atau kanan, sudah tentulah dia memberi satu kebaikan ataupun kebaikan kepada parti yang sama ada pembangkang ataupun parti pemerintah. Itu sebab kita lihat sekarang ni ramai ataupun beberapa parti ni dia fokus pada belia. Ya, mengapa dia fokus pada dia? Melihat bahawa belia ni satu yang endemik, belia ni yang mengikuti proses pilihan raya, mengikut proses pembangunan, semua dia akan mengikuti ya dengan adanya media baru ini. Jadi kita lihat kerajaan sudah fokus ya. Pakatan Rakyat pun fokus kepada untuk membina, minda atau mempengaruhi persepsi anak muda ini. Jadi mereka lebih fokus sekarang mengurus pada persepsi anak muda ni yang kita kata 3 juta ni. Sudah tentulah ya, kita rasa PRU13 ni mereka akan memberi impak ya yang besar ya kepada sebagai pengundi yang saya kata tadi. Tetapi yang kita fikirkan dia punya rentetan pengaruh dia tu ya. Kalau kita taburkan memang tidak berapa kesan yang banyak, tapi pengaruh mereka ini. Sebab mereka ni boleh menyampaikan, mereka boleh dalam internet boleh dialog semua. Jadi ini yang kita rasakan bahawa mereka ni berpengetahuan, sesudah tentulah ya mereka boleh mempengaruhi environment itu, sudah tentulah akhirnya memberi impak kepada perlakuan pengundi di kalangan pemilih ataupun pengundi di Malaysia ini pada PRU13. Dan ini yang kita kata yang PRU13 yang amat menarik berbezanya. Kita lihat banyak NGO wujud ya, wujud memperjuangkan keadilan. Mereka melihat bahawa di satu pihak mengatakan pihak pemerintah tidak adil, satu pihak yang katakan inilah keadilan yang kami nak bawa. Jadi di mana negara pun NGO ni memang satu aktif. Kalau mereka tidak boleh meluahkan ya pendapat ataupun pandangan mereka di dalam parti, so NGO lah, melalui NGO lah ya mereka boleh bergerak menyampaikan hasrat rakyat. Jadi salah satu ini kita panggil pressure group ya. Pressure group ni lah ada dalam parti pun ada, di luar parti pun ada. Jadi ke belakangnya kita lihat memang cukup banyak ya, contohnya bersihnya, sama ada yang arah ke kiri atau ke kanan ya. Jadi matlamat NGO ni untuk mencari satu titik persamaan dan titik keadilan.
Dan NGO ni lah juga menerangkan kepada rakyat bahawa di sini salah, di sini betul. Apa salahnya kerajaan, apa betulnya kita, dan apa juga apa benda yang kita nak betulkan. Jadi sudah tentulah ya, kita dihidangkan dengan media barunya, dengan gerakan NGO-nya ya, dengan transformasi berbagainya, lepas itu dengan adanya propaganda ataupun saluran-saluran media yang ke arah perkataan rakyat ni, sudah tentulah kita lebih confused ya. Kadang-kadang rakyat, mana satu macam kata, macam mana satu kita nak pilih ni? Mana satu betul? Ya. Jadi apa yang telah berjaya dilakukan NGO ini ialah dia cuba memberi kita seluas-luasnya untuk berfikir. Dia mendedahkan apa kepentingan, apa kebaikan ya, dan apa yang mereka alternatif yang ada pada mereka. Jadi sudah tentulah ya, sebagai kita seorang pengundi, kita kena bijak. Di sinilah kita kata kewarasan, keresenalan kita, elit kita, di mana yang kita pelajari dulu teori-teori politiknya, teori polisi awamnya, pembangunan. Di sinilah kita applykan, di mana kita nak melihat apa yang disajikan oleh NGO, apa yang dibuat oleh kerajaan, apa yang dibuat oleh parti pembangkang ini, yang kita analisis. Ini kelebihan ya, kalau di peringkat pelajar sendiri ya, peringkat kita golongan elit ni. Jadi kita sentiasa menulis betul atau tidak. Jadi kita tak boleh terima NGO ni kadang-kadang emosional ya, kadang kita tengok baru-baru ni macam-macam emosional dengan tunjuk perasaannya. Ini hak mereka. Jadi NGO ni cara bergerak itulah cara mereka bergerak. Beri pandangan, ya, berhujah, dan akhir sekali yang paling tahap yang terakhir ialah mereka turun ke jalanan. Jadi bila ada yang macam ini, sudah tentulah ya, pihak kerajaan macam mana nak menangkis. Jadi ini ada baiknya juga pada pihak kerajaan ya. Okey, kalau apa yang diberikan oleh NGO ni kritikan, jadi kritikan disambut. Contohlah ya, kalau mengatakan ketidakadilan berlaku pada SPR, saya kata. Akhirnya kerajaan menubuhkan satu kumpulan di parlimen ya, yang mengkaji apakah reformasi yang nak dibuat dalam PKR itu. So diletakkan semua parti pembangkang situ dan jawatan kuasa itu membincangkan. Dan akhirnya apa yang mereka katakan, mereka nak adil. Okey, kalau untuk menyekat ketidakadilan dan pihak raya, kita gunakan dakwat, saya kata. So akhirnya kerajaan kata, okey, kita buat dakwat. Jadi bila ada NGO ini, dia sebagai satu asakan ya, anjakan supaya lebih luas, lebih apa juga tindakan kerajaan itu lebih fokus kepada rakyat. Jadi bagi kita ni sebagai rakyat, kita mesti bijak ya. Bijak melihat adakah selama ini ya disuarakan NGO yang apa yang ketidakbaikan dibuatkan oleh kerajaan atau kebaikan buat oleh parti pembangkang ni, adakah selama ini tidak ada kesan pada kita. Jadi inilah yang kita kata selama 4 tahun ya, 4 tahun kita lihat pertelagaan ataupun sama-sama memerintah walaupun 4 negeri dan BN International, sudah tentulah ya peranan yang dimainkan kedua-dua pihak ini ya akan ya dinilai macam kita kata tadi. Dan penilaian juga dibuat oleh NGO. Jadi NGO ni wujud ni. NGO ni sebagai dalang untuk memastikan bahawa macam mana nak sampaikan untuk rakyat ni. Itulah dia jumpa rakyat, adakan perhimpunan. Jadi nak memastikan benda yang diwar-warkan oleh parti yang tidak puas hati dengan kerajaan atau polisi awam ini, polisi dasar-dasar kerajaan ini, disampaikan direct kepada rakyat. Jadi melalui NGO. Jadi memang di mana-mana ya, negara maju ke negara kurang maju NGO ni wujud. Jadi setakat mana NGO ni betul-betul benar-benar ikhlas memperjuangkan ketidakadilan, kesaksamaan ataupun akhirnya dia memberi manfaat kepada rakyat. Jadi kita tidak mahu ya salah satu NGO itu dia bias kepada satu parti. NGO ni ialah NGO yang berkecuali, NGO yang perjuangkan ya. Dia mengkritik dan dia juga membina. Dia juga memberi cadangan ya. Jadi ini yang kita nak ya, NGO yang sihat, NGO yang berkecuali, yang betul-betul berlandaskan fakta daripada hasil kajian. Kita tak boleh bercakap tanpa hasil kajian. Kalau dalam social science, dalam apa je, kalau kita sebagai orang akademik kita bercakap, mesti ada fakta kajian kita. Jadi NGO juga kena macam itu. Maknanya apa disuarakan itu ada fakta, ada kajian dibuat, ada rujukan mana-mana.
Kita jangan atas dasar kita buat NGO ini kerana kita marah kepada satu organisasi itu, marah kepada kerajaan, kita buat organisasi. Saya rasa itu satu NGO yang tidak sihat. Yang sihat ialah dia memperjuangkan hak rakyat cara saksama dan dia tak ada bias, akhirnya barulah rakyat memikirkan betul, ya. Jadi kesimpulannya NGO-NGO ini dia bergerak macam mana NGO pun, ya. Akhirnya kita juga yang memikirkan akan menilai bahawa betul atau tidak apa ni perjuangan, apa yang dibuat oleh NGO, ya. Memang NGO tujuannya untuk berikan kepada rakyat sebagai satu desakan per rakyat supaya rakyat kalau ditindas dibela. Kalau tidak keadaan berlaku, berikan keadilan. Jadi ini yang disuarakan oleh NGO. Saya rasa kerajaan pada NGO, dalam parti pada NGO dan NGO yang luar inilah yang kita melihat bahawa dialah yang banyak beri tekanan dan mereka lah yang banyak mempengaruhi khususnya anak-anak muda, yang masih tercari-cari macam tadilah. Mereka bergantung pada NGO. Kalau misalnya kata mereka dapat bertapak, mereka rasa kepuasan itu wujud. Jadi bagi mereka yang tidak membaca, yang kurang elit dengan jadi orang akan jadi confused lah macam kita tadi kata mana satu betul ni. Jadi di akhirnya bahawa NGO ni memang memberi peranan, ya, mendesak dan dia juga mempengaruhi, ya, pola pelakuan politik kita. Jadi akhirnya pokok pangkal pada pengundi itu sendirilah. Setakat mana dia menerima hujah-hujah itu betul atau tidak, dan akhirnya kita akan paparkan, kita akan beri undi apabila setelah kita melihat mengkaji apa juga diwawarkan oleh NGO-NGO di Malaysia ini khususnya. Sebenarnya memang setakat ini kita tak dapat isu yang kuat, ya, yang satu yang utama, ya. Sebab isu-isu yang pada pandangan saya isu-isu yang dibangkitkan oleh pembangkang PRU 2008 dulu telah diatasi oleh kerajaan. Contohnya isu ISA-nya, isu SPR-nya, isu sosial, semua ini telah diatasi oleh pihak kerajaan, ya. Jadi apabila isu diatasi, jadi seolah non isu dah, ya. Tapi kalau dalam pilihan raya ni isu tu lebih apa yang lebih dekat pada rakyat, ya. Contohnya, ya, katakan kalau ke kampung, kalau anak muda misalnya ada yang paling ketara, walaupun kita tak nampak highlight, selalunya isu-isu yang di-highlight, isu-isu yang kontroversi, ya, yang besar, yang macam ISA, yang keselamatannya, ya. Tapi apabila kita melihat kepada rakyat, ya, isu yang paling dekat pada mereka apa? Jadi ini yang cuba ditackle oleh pihak kerajaan. Isu yang paling dekat pada rakyat ialah ekonomi, ya, kemiskinan, pendapatan, pekerjaan. Jadi kita lihat isu ini, isu yang akan dilaungkan dalam pilihan hari nanti, ekonomi selalunya. Ekonomi cuba diatasi. Kalau misalnya kata sekarang ni melihat bahawa golongan orang kampung, ya, khususnya orang Melayu di kampung-kampung, yang miskin, yang pendapatan rendah, penuh getahnya, ya, penuh kefeldanya, ya, pengerisdanya, nelayannya. Jadi ini telah difokuskan oleh pihak kerajaan. Mana isu ini cuba atasi. Isu kemiskinan ini telah diatasi sejak selepas 2008 lagi. Jadi oleh kita lihat, kadang-kadangnya kita lihat macam instant isu, dan surat khabar. Jadi apabila kita melihat itu, bila kita tanya apa yang paling dekat pada mereka ialah isu harga minyak misalnya kata, isu barang. Jadi ini sebab diatasi oleh kerajaan perlahan-lahan. Jadi seolah orang kampung bila melihat kerajaan sudah minyak dah ada 2 ron berapa tu, ya, sudah mesti tidak diturunkan, naik pun naik kerana kita float pada market. Jadi hujah-hujah daripada pemerintah ni boleh diterima rakyat. Miskin, naik harga disebabkan ini. Dulu tidak ada, ya. Itu isu yang dekat pada mereka ni, isu yang menjadi amat penting untuk mereka mengundi. Jadi apabila kerajaan memberi BRIM, saya kata, RM500 bantuan anak sekolah, nelayannya, baru ni pada taksinya, ya, kepada peneroka. Jadi ini benda yang dekat pada mereka, ya. Mungkin pada kita orang yang bergaji besar di bandar ni 500 tak ada apa, ya. Tapi bagi orang kampung, ya, orang yang miskin, nelayan, ya, orang di pelusuk kampung yang di Kelantan, di Kedah, di Selangor, di Johor yang miskin ini, 500 mereka cukup banyak, ya. 100 bagi orang kampung, ya,
boleh beli. Mereka tidak berani macam kita. Kita pergi KFC-nya, Kopitiamnya apa kita gunakan. Tapi mereka tidak ada. Mereka dapat gula 1 kilo turun 20%, 2%, rahmat cukup besar pada mereka. Jadi inilah yang menjadi isunya selalu di dalam pilihan raya, isu ekonomi ini. Yang paling dekat pada mereka. Mereka perlu hidup, mereka perlu kesenangan, mereka boleh apa nak beli, mereka dapat. Jadi itulah. Yang lagi satu yang dibangkitkan dalam PRU 2008 yang sekarang ni agak tenang ya. Mungkin hangat juga ialah isu integriti, ya. Maksudnya kepimpinan, rasuahnya, ya. Kita lihat dulu dikritik rasuah sana ruas ini, ya. Mau pihak yang membangkang kata rasuah di sini. So apa yang dibuat oleh kerajaan, ya, mereka sudah mula mengatasi isu rasuah ini, ya. Baru-baru ni kita lihat memang satu berita yang memang pasal rasuah daripada kepimpinan negara, misalnya kata mereka ni diadili. Jadi proses untuk menangi rasuah ni bukan satu benda yang cepat, ya. Kalau di Amerika pun 10 tahun, 5 tahun, ya, mengubah sikap orang menerima rasuah ni cukup bukan mudah, ya. Sebab kita terbiasa. Jadi ke arah itu telah dibuat. Jadi kita lihat bahawa bila PRU 13 ni, isu-isu tidak banyak tu. Tapi kadang-kadang banyak pada isu peribadi. Ini yang peraturan yang dibuat oleh pihak SPR. Dalam satu kempen, isu peribadi ini memang tidak boleh difokuskan, ya, supaya isu-isu peribadi ini tidak bagus dijadikan satu isu pilihan raya. Jadi oleh kerana itulah kita lihat isu-isu yang besar ini tidak timbul lagi. Tapi kita tak tahu fungsi apabila menjelang PRU 13 dekat, mungkin ada isu besar meletup. Dan kita paling lihat, ya, isu ini dia berbeza mengikut wilayah ataupun kawasan, ya. Kalau di bandar, ya, isu ekonomi tadi tak penting bagi mereka. Kalau di Kuala Lumpur, di Kelang, mereka tak penting, mereka sudah apa ada, infrastruktur itu saja isu mereka. Tapi bila kita bergerak ke Sabah, ke Sarawak, isu ekonomi, isu pembangunan penting pada mereka. Jalannya, airnya, apinya. Jadi sudah tentulah di Sabah dan Sarawak isunya berbeza. Isu di Sabah Sarawak ni banyak pada lokal. Tapi bila kita pergi ke negeri lain, urban, ya, bandar ni sudah tentulah banyak isu nasional. Jadi ini perbezaannya. Kalau kita dapat kadang-kadang isu tak ada. Jadi isu-isu ini saya rasa isu yang besar dulu, ya, macam ISA-nya, isu yang SPR, isu ketidakadilan ni sudah diatasi, ya, oleh pihak kerajaan. Seolah-olah kita kata tidak banyak isu kali ini, ya. Isu macam rasuah dibangkitkan, isu ketidakadilan dibangkitkan, kroni diangkat. Tapi benda ini dah diatasi. Keselamatan sosial misalnya kata, ya. Kalau kita nak selamat berjalan di malam-malam dengan keselamatan polisnya, polis jaga, ini sudah diatasi. Jadi apa yang dibangkitkan isu 2008 ni sudah diredakan. Jadi kita tak menafikan, ya, dalam masa biasalah dalam suatu pilihan raya akan wujud isu lain. Akan wujud lagi isu ekonomi ni. Akan wujud lagi isu ketidakadilan, isu sosialnya. Tapi akhirnya, ya, yang paling dominan dalam satu pilihan raya ialah isu ekonomi ataupun isu integriti, isu kepimpinan, ya. Dan ketiga isu sosial. Tapi sekarang ni kita tidak nampak lagi isu itu menonjol, ya, di Malaysia ni. Tapi yang paling ketara ialah kita lihat ialah isu yang paling hangat diperkatakan ialah pasal kepimpinan, ya. Setakat mana kepimpinan parti pembangkang sudah boleh mendalangi atau boleh menubuhkan satu apa yang dikatakan dua parti sistem, ya, boleh atau tidak. Adakah isu kepartian ini kita kata boleh diteruskan, ya. Jadi ini yang mendalangi isu-isu semasa ni. Tapi yang kita lihat, yang kita fokus ialah isu banyaknya memang kepada rasuah, kepada ekonomi, pada sosial. Ini tiga yang paling monopoli. Saya rasa isu antarabangsa ni mungkin keselamatan negara, ya. Itu diperkatakan macam mana seorang pemimpin itu mestilah, ya, akur menjaga keselamatan negara. Jadi kita tidak boleh melihat bahawa ataupun menceritakan kisah-kisah keselamatan negara kita, kisah negara kepada luar negara, pada orang luar. Maksudnya orang luar ni kadang-kadang tidak tahu. Mereka juga mengambil kesempatan di dalam apa yang keamanan telah kita kecap dalam masa 50-60 tahun ini, ya. Jadi
memang saya setujulah ya, sekarang ni kita tak nampak isu yang dominan ya. Yang berlaku sebab isu-isu yang dulunya kita kata 2004 2008 yang diperkatakan oleh dalam pilihan raya itu sudah diatasi ya, mula diatasi. Jadi sudah tentulah isu ini mungkin masa pilihan raya besok mungkin masing-masing hanya menerangkan manifesto saja. Ya, sebab apa yang dilaungkan oleh Pakatan Rakyat sudah diatasi. Jadi akhirnya mungkinlah sebagai parti pembangkang ataupun berkenakan 100% diatasi. Saya rasa dalam masa 4 tahun tu mustahil lah ya. Kalau kita nakkan korupsi itu, rasuah itu dalam masa 4 tahun kosong ataupun 5%. Memang susah, itu mustahil. Tetapi ke arah itu mereka sudah nampak bahawa usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sudah memberi impak yang besar ya. Begitu juga dengan ekonominya, harga barang. Kita lihat harga barang sekarang, kita lihat orang, saya rasa pada sepanjang saya tahulah, tidak ada orang komplain lagi lah ya, tentang harga gula, tentang apa. Malahan setiap perayaan tu dikontrol tu. Awal-awal lagi sudah dikontrol harga itu. Jadi ini yang melihatkan apabila berlaku pilihan raya masa kempen nanti, kita lihat isu-isu besar tu tak ada. Mungkin yang difokuskan isu kepimpinan, mungkin isu rasuah ada lagi, dan isu ketidakadilan mungkin SPR-nya, dan akhirnya mereka mengatakan mereka nakkan satu pilihan raya yang bersih ya. Ini yang isu akan dibangkitkan, mungkin sana sini sikit. Jadi sudah pasti ya, sudah pasti apabila menjelang pilihan raya nanti memang jatuh isu yang mungkin tidak besar sangatlah ya, hanya berkisar kepada 3 isu tadi: ekonomi, integriti dan masalah sosial ya, dan juga pentadbiran negara itu. Mereka akan mengatakan ini lebih baik, ini lebih baik. So terpulang pada kita. Mungkin ekonomi tak ada isu lagi, harga barang tak ada isu lagi, mungkin rakyat merasa okey, dia kata mungkin isu kali ini berlainan ya. Nanti kita lihatlah ya. Setakat ini memang kita tidak nampak satu yang mendominasi ya, isu tu. Mungkin menjelang pilihan raya nanti sudah pasti ada isu akan dibangkitkan. Kita sebagai pengundi ya, yang paling kita mungkinlah nasihat, saya rasa semua orang memberi nasihat lah, medianya, TV-nya, bagi mereka yang layak ya sebagai pemilih itu, ada masa lagi untuk mendaftar sebagai pemilih. 36 Juni paling akhir. Saya rasa itu yang perlu kita lakukan ya, supaya kita merasa hak kita itu dijaga. Kalau kita tidak mendaftar ya, kita menafikan hak kita. So oleh kerana itu kita kena memastikan bagi yang kita kata 2 juta lebih ya, hampir 2 juta 5.5 tidak mendaftar sebagai pengundi. So dalam kajian kita, yang tidak ramai tidak mendaftar ialah kebanyakannya golongan muda orang Melayu ya, dan juga sebahagiannya di kampung dan juga di bandar. Jadi apa yang kita boleh nasihat pada mereka, berilah masa untuk mendaftar. Mendaftar ni bukan makna you sudah pilih satu parti, bukan ya. Mendaftar ni supaya memastikan apabila sampai masanya hak kita mengundi, kita boleh mengundi. Kalau kita nak daftar, tak mengundi. Lagi satu kepada pengundi ya, pada saudara saya dan juga apa, kita ni mengundi 5 tahun sekali. So gunakan hak dengan bijaksana ya. Saya rasa kita jangan dipengaruhi oleh emosional ya. Kita mestilah jadi pengundi yang rasional, walaupun kita berpegang kepada kita ni pengundi sebagai pengguna. So gunalah kebijaksanaan kita sebagai pengguna. Kalau kita pengguna, kita nak pilih barang berkualiti, tahan lama, harganya okey ya. Jadi kita sebagai pengundi, kita nak lihat parti mana yang telah berjasa, parti mana yang boleh membawa seterusnya ya perjuangan kita, dan parti mana yang kita rasa boleh memberi keamanan dan kestabilan negara. Ya, dalam pengundian satu pilihan raya ini, kita bukan boleh menguji ataupun tak apalah, tahun ini kita bagi ni, tahun ini bagi ni ya. Saya rasa ini sebab masa tu lama, 5 tahun. Kalau kita silap pilih ya, kalau kita tidak rasional, kalau kita tidak banyak analisis kita buat ya, mungkin kita menjadi pemilih yang orang kata bijak, kurang bijak. So nasihat saya, kita mesti menjadi seorang pengundi yang bijak. Gunakan hak kita dengan sepenuhnya ya. Pilihan kita ialah pilihan tepat, dan paling penting ialah apa yang boleh diberi oleh satu parti itu. So
sebagai pemilih, ya, kita mestilah rasional, kita analisis semua faktor itu sebelum kita buat keputusan, dan pastinya kita merasa tanggungjawab satu undi itu amat berharga. Dan jadilah pengundi yang kita kata rasional, boleh berfikir, ya. Jangan banyak juga emosional. Apa juga yang kita putuskan ialah berdasarkan fakta-fakta yang kita sendiri buat, yang kita lakukan, supaya kita puas hati bahawa hari mengundi itu kita telah memilih satu parti yang betul-betul kita sukai, yang kita rasa boleh bertanggungjawab, boleh mentang negara dan boleh meneruskan agenda, apa juga agenda pembangunan negara dalam masa 5 tahun dan seterusnya. Saya rasa itu nasihat kita dan nasihat saya juga pada semua, pada kita sendiri. Jadi kita kenalah menggunakan hak kita dengan bijaksana. Sebab kita diberi hak untuk mengundi, so gunakannya dengan bijaksana dan rasional.